Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najihah binti Ambali, nombor matriks 4202034971. Taman asuhan kanak-kanak bermaksud mana-mana premis yang mempunyai 4 atau lebih orang kanak-kanak di bawah umur 4 tahun yang diterima untuk dijaga dengan upah. Seterusnya, terdapat 4 kategori taman asuhan kanak-kanak. Yang pertama, taman asuhan kanak-kanak di rumah. Yang kedua, taman asuhan kanak-kanak di tempat kerja. Yang ketiga, taman asuhan kanak-kanak komuniti. Dan yang keempat, taman asuhan kanak-kanak institusi. Seterusnya, di antara kelima-lima hierarki keperluan Maslow, keperluan fisiologi dan keperluan keselamatan adalah sangat penting untuk kanak-kanak. Okey, keperluan fisiologi adalah asas manusia, iaitu makan, minum, tempat tinggal dan tempat perlindungan. Oleh itu, pemilihan taska yang berkualiti adalah sangat penting untuk keperluan kanak-kanak. Seterusnya, keperluan keselamatan adalah keperluan bagi perlindungan diri kanak-kanak daripada gangguan sosial dan fizikal di persekitaran mereka. Jika peringkat keperluan fisiologi tidak dapat dipenuhi, ianya sukar untuk kanak-kanak mencapai ke peringkat keperluan yang seterusnya. Okey, seterusnya, sejak 3 tahun yang lalu, sebanyak 152 buah taska dan pusat jagaan kanak-kanak tidak berdaftar dan telah melanggar beberapa peraturan mengikut Akta Kanak-kanak 2001 dan tindakan telah dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Seterusnya, pada tahun 2020, sebanyak 423 unit taska di sekitar Shah Alam dan 271 unit daripadanya tidak mendapatkan kelulusan daripada Majlis Perbandaran Shah Alam, iaitu MBSA, berdasarkan inventory MBSA. Justru itu, menurut kajian, hanya segelintir ibu bapa yang memahami akan kualiti penjagaan serta cara untuk memilih sesebuah perkhidmatan penjagaan kepada anak-anak mereka. Persekitaran juga memainkan peranan yang penting dalam kesihatan dan keselamatan kanak-kanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sabrina binti Zambus Nasri, nombor matrik 4202002621. Pertama adalah pusat pengasuhan tidak akan memperolehi kepercayaan. Okey, apa yang saya maksudkan di sini adalah para ibu bapa akan meragui kualiti pusat pengasuhan daripada aspek keselamatan, kesihatan dan juga kesejahteraan kanak-kanak. Dan menurut artikel telah dikeluarkan oleh Sinar Harian, seorang bayi telah maut di bawah jagaan pengasuhnya dan telah didapati bahawa pusat pengasuhan tersebut adalah pusat pengasuhan yang tidak berdaftar. Dan antara contoh lain yang kita boleh ambil adalah daripada kes adik Bella yang merupakan seorang remaja Down syndrome yang didera oleh pengusaha pusat penjagaan tersebut, iaitu Siti Nurbainun, dan dia telah didera dan setelah diselidik telah didapati bahawa pusat pengasuhan tersebut, iaitu Rumah Bonda, merupakan pusat pengasuhan, pusat penjagaan yang tidak berdaftar. Baik, yang kedua adalah kebajikan pekerja akan terabai. Okay, yang dimasukkan sini adalah pekerja diberikan gaji yang tidak setimpal dengan kerja yang dilakukan. Namun, ada juga sesetengah pusat pengasuhan yang langsung tidak memberikan gaji kepada para pekerjanya. Okay, seterusnya, para pekerja tidak dihantar untuk ke khusus asuhan awal kanak-kanak yang telah diatur di bawah permata. Dan terakhir sekali adalah persekitaran pekerjaan yang sangat tidak sihat ataupun kita panggil sebagai toxic environment yang akan memberi kesan kepada kesihatan mental dan juga kesihatan fizikal para pekerja. Dan ada juga pusat pengasuhan yang tidak memberikan peluang kepada para pekerja untuk berehat sekiranya mereka mengalami sebarang kesakitan ataupun kurang sihat untuk teruskan bekerja. Kes seterusnya adalah pengasuh yang tidak bertauliah. Sekiranya pengusaha pusat pengasuhan tidak menghantar para pekerja untuk ke khusus asuhan awal kanak-kanak, mereka akan melahirkan pekerja ataupun pengasuh yang tidak bertauliah. Ini adalah kerana khusus asuhan awal kanak-kanak adalah untuk membimbing para pengasuh untuk mendidik dan mengasuh dengan betul. Menurut artikel yang telah dikeluarkan oleh Free Malaysia Today, seorang pengasuh disangka telah mendera kanak-kanak berumur 3 tahun sehingga maut. Dan seterusnya, menurut artikel M-Star, seorang pengasuh berumur 50-an telah mendera seorang kanak-kanak dengan menggunakan sudip dengan memukulnya berkali-kali. Manakala menurut berita harian pula, seorang kanak-kanak maut di bawah jagaan pengasuh dan telah didapati bahawa pengasuh tersebut mempunyai rekod jenayah.
Dan perkara sebegini sebenarnya boleh dielakkan sekiranya pengasuh mengambil khusus asuhan awal kanak-kanak. Yang ketiga adalah kanak-kanak tidak akan mendapatkan pengalaman pembelajaran yang optimum. Menurut pakar psikologi iaitu Profesor Datin Dr. Marali Muhammad Noor berasal menyatakan bahawa persekitaran fizikal kanak-kanak akan memberi kesan kepada psikologi kanak-kanak. Tambahan pula, besaran yang kondusif dan sistematik akan membantu dalam perkembangan kanak-kanak secara holistik. Dan pusat pengasuhan yang tidak berdaftar akan mempunyai kualiti pengajaran dan pengasuhan yang sangat rendah. Tambahan pula, ibu bapa juga bertanggungjawab dalam hal ini kerana segelintir ibu bapa mereka hanya mahukan taska atau pusat pengasuhan yang yurannya rendah. Maka mereka pun menghantar anak-anak mereka ke pusat pengasuhan yang tidak berdaftar kerana mereka mempunyai yuran yang sangat rendah. Namun disebabkan ibu bapa yang tidak cakna tentang hal ini, mereka mengakibatkan anak-anak mereka untuk menjadi mangsa pendaraan di pusat pengasuhan tersebut. Dan sekiranya anak-anak mereka menganjak dewasa, mereka akan menjadi seorang kanak-kanak ataupun seorang individu yang mempunyai keyakinan diri yang rendah dan juga agresif. Mereka juga bakal menghadapi beberapa masalah mental yang lain seperti PTSD iaitu Post Traumatic Stress Disorder dan juga MDD iaitu Major Depressive Disorder. Di samping itu, pusat pengasuhan yang tidak berdaftar kebiasaannya tidak mematuhi peraturan ataupun syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Maka oleh itu, mereka juga kadang memberikan makanan yang tidak berkhasiat kepada kanak-kanak yang akan memberi kesan dalam tumbesaran kanak-kanak. Dan sekiranya tumbesaran fizikal kanak-kanak terganggu, ini akan mengganggu aspek yang lain juga seperti aspek mental dan perkembangan yang lain juga. Seterusnya adalah langkah penyelesaian. Yang pertama adalah dikenakan denda atau hukuman. Menurut Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 menyatakan bahawa pendidik atau pengusaha yang tidak berdaftar akan dikena hukuman tidak melebihi RM10,000 dan dipenjarakan tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Atau bagi kesalahan kali kedua adalah tidak dikenakan hukuman tidak melebihi RM20,000 atau dipenjara tidak melebihi daripada 5 tahun. Yang kedua adalah perlu menambah baik ekosistem dan undang-undang. Kebanyakannya masyarakat pada masa kini sering mempersoalkan mengapa taska yang tidak berdaftar atau pengasuh yang tidak berdaftar ini masih wujud pada masa kini. Akan tetapi seharusnya kita harus berbalik kepada isu polisi di mana kerajaan yang menyediakan ekosistem yang benar-benar menepati aspek-aspek undang-undang. Ini kerana proses untuk menubuhkan pusat jagaan yang berdaftar adalah rumit dan ia amatlah memakan masa yang lama. Yang ketiga adalah kerajaan perlu bantu pengusaha dalam sektor kewangan. Seperti yang kita tahu, untuk mendaftar taska bukanlah sesuatu yang mudah dan ia memerlukan kos perbelanjaan serta pelaburan yang sangat tinggi. Langkah yang seterusnya adalah melakukan pantauan secara berkala terhadap taska dan pusat jagaan. Ia bertujuan untuk menyegerakan pendaftaran yang dilakukan bagi pihak yang tidak berdaftar dan kerajaan dapat mengenal pasti pengusaha-pengusaha yang tidak berdaftar dan boleh melakukan tindakan selanjutnya. Yang terakhir adalah pengasuh atau pendidik perlu mengambil kursus asuhan permata. Seperti yang kita tahu, syarat asas untuk menjadi pengasuh atau pendidik di taska adalah memerlukan sijil kursus asuhan permata atau didikan awal kanak-kanak permata itu KAP. Melalui kursus ini juga mereka akan dilatih secara profesional untuk mengendalikan kanak-kanak serta mereka juga akan tahu akibat daripada kecuaian ataupun melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, JKM iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat menyeru para ibu bapa yang ingin menghantar anak-anak mereka ke taska supaya memilih taska yang berdaftar di bawah Akta Taska 1984. Hal ini kerana pihak JKM dan agensi teknikal yang lain telah membuat pemantauan dan memastikan taska tersebut selamat dan mematuhi peraturan yang ditetapkan demi kepentingan terbaik kanak-kanak yang diasuh. JKM sangat jarang menolak pendaftaran kecuali secara jelas pihak pengendali taska melanggar peraturan ataupun tidak menyediakan keperluan untuk sesuatu pendaftaran itu. Justru itu, ibu bapa harus memainkan peranan penting dalam pemilihan taska untuk keselamatan anak-anak. Itu sahaja, sekian, terima kasih.